Pertamanya ialah forward. Oh, tidak menjadi. Hai, kumpulan kami telah memilih Dato' Pandilela Renong sebagai tokoh kami. Beliau dilahirkan pada 2 Mac 1993 di Kupu Jogan, sebuah perkampungan Bidayu di Bau Sarawak, kepada Hartini Lamin dan Pam Joheng. Beliau berketurunan kaum Bumiputra di Sarawak, Malaysia. Pada usia 7 tahun, beliau telah dipilih menjadi perenang negeri dan menyambung latihannya di Sekolah Sukan Bukit Jalil di Kuala Lumpur. Beliau kini mengambil ijazah Sains Sukan di Universiti Malaysia jurusan Pengurusan Sukan. Kakaknya, Pardika Idoma, turut mengambil bahagian dalam sukan menyelam. Dato' Pandilela Renong ialah seorang atlet Malaysia bagi acara terjun. Beliau menjadi wanita pertama Malaysia yang membawa bendera di upacara pembukaan Sukan Olimpik Musim Panas 2012 di London dan mencatat sejarah sebagai atlet wanita Malaysia pertama yang memenangi pingat Olimpik pingat gangsa, iaitu dalam acara terjunan 10 meter platform wanita, dan atlet Malaysia kedua memenangi pingat Olimpik 2012 di London selepas Dato' Lee Chong Wei dalam acara badminton. Kita beralih kepada pencapaian Datuk Pandilela Renong. Beliau merupakan atlet wanita pertama yang membawa bendera Malaysia pada Sukan Olimpik Panas 2012 di London dan juga merupakan wanita atlet pertama yang memenangi pingat iaitu pingat gangsa selepas Datuk Lee Chong Wei. Selain daripada Sukan Olimpik, Datuk Pandilela Renong juga telah melibatkan diri dalam pelbagai acara sukan dan telah memenangi pelbagai pingat. Antaranya adalah pada Kejohanan Akuatik Dunia, Datuk Pandilela Renong berjaya mendapat pingat perak pada 2019 di Guangzhou dan juga pingat gangsa pada 2009 di Rome, 2013 di Barcelona, 2015 di Kazan, 2017 dan 2022 di Budapest. Pada peringkat Piala Dunia Terjun pula, Datuk Pandilela Renong telah mendapat anugerah emas pada 2021 di Tokyo. Terdapat pelbagai lagi pingat yang telah dimenangi oleh Datuk Pandilela Renong. Kejayaan dan pencapaian Datuk Pandilela Renong bukan sahaja pada pingat yang diperolehinya, malah Datuk Pandilela Renong telah dianugerahkan dan dicalonkan dengan pelbagai jenis anugerah. Antaranya adalah pada 2011, Datuk Pandilela Renong telah mendapat anugerah sebagai atlet terbaik pada Anugerah Sukan Kebangsaan dan sekali lagi memenangi anugerah yang sama pada tahun 2015. Pada tahun 2016 pula, Datuk Pandilela Renong telah mendapat anugerah sebagai atlet terbaik dalam anugerah Sport Writers Association of Malaysia. Di ini saya ingin berkongsi tentang kesusahan dan rintangan yang dihadapi oleh Datuk Pandilela Renong sepanjang beliau menjadi atlet terjun negara. Datuk Pandilela berasal dari keluarga yang sederhana dan dibesarkan di sebuah kampung Bidayuh yang terletak di Bau Sarawak. Datuk Pandilela menghabiskan kebanyakan masa kanak-kanaknya dengan mengikuti bapa tersayang yang bekerja sebagai buruh ke tapak-tapak pembinaan dan dibayar gaji harian. Biarpun dilahirkan dari keluarga yang kurang berkemampuan, kejayaan Pandilela di arena renang ini telah membuahkan hasil yang lumayan sehingga kedua ibu bapanya mampu tersenyum melihat kejayaan Pandilela. Beliau juga berpegang dengan prinsip kepentingan membezakan keperluan dengan kehendak. Berdasarkan sumber laman web The Straits Times, beliau mengakui perjalanan menjadi atlet terjun negara itu bukanlah laluan yang mudah kerana dia mempunyai jadual harian yang amat ketat. Datuk Pandilela berlatih selama 8 jam sehari selama 6 hari berturut-turut. Antara rintangan yang dihadapi oleh Datuk Pandilela adalah pada tahun 2010, kejadian yang tidak diingini telah menimpa Pandilela. Beliau telah mengalami patah tulang di kaki dan telah mengambil masa selama 6 bulan untuk sembuh. Pada tahun 2014 pula, Pandilela telah mengalami kecederaan lutut yang menjejaskan persembahan beliau semasa Sukan Commonwealth 2014 serta telah mengehadkan penyertaannya semasa Sukan Asia 2014. Justru apa yang boleh kita pelajari daripada cabaran dan rintangan yang dihadapi oleh Datuk Pandilela adalah kemiskinan dan kesempitan hidup bukanlah penghalang untuk menjadi individu yang berjaya dan cemerlang. Sebaliknya, kekurangan seharusnya dijadikan pemangkin semangat untuk lebih berusaha mencapai kejayaan.
Dato' Bandalela Rinong boleh dijadikan sebagai ikon cinta akan negara dari segi pengorbanan beliau dalam pelbagai aspek demi negara. Beliau mengorbankan masa demi menjaga dan menghargai nama baik negara. Buktinya, beliau telah mewakili negara pada usia yang kecil, iaitu pada usia 13 tahun. Pengorbanan seterusnya, kasih sayang daripada keluarga. Pada usia 7 tahun, beliau menyambung pelajaran di Sekolah Bukit Jalil. Ini merupakan sebuah pengorbanan yang tidak dilupai. Beliau berpisah dari keluarga yang berada di Sarawak dan belajar di Sekolah Bukit Jalil. Ini juga merupakan sebuah pengorbanan beliau demi membawa bendera Malaysia ke pesada dunia. Pengorbanan-pengorbanan ini boleh dijadikan sebagai teladan bagi generasi muda kini. Pada tahun 2010, Bandalela Rinong mengalami patah tulang di kaki beliau yang mengambil masa 6 bulan untuk sembuh. Ia tidak menjadi halangan bagi beliau untuk menyertai pertandingan seterusnya. Beliau mengalami pelbagai kecederaan namun beliau tidak putus asa dan terus mewakili pertandingan demi nama baik negara. Generasi muda kini perlu mengambil beliau sebagai ikon cinta akan negara. Pada pendapat saya pula, Datuk Bandalela Rinong boleh menjadi seorang ikon negara kepada generasi muda melalui kejayaan yang telah dicapai olehnya. Kejayaan beliau dapat menjadi suatu inspirasi kepada anak-anak muda untuk sentiasa berusaha keras demi mencapai apa yang diimpikan oleh mereka. Seperti mana yang telah dikatakan sebelum ini, Datuk Bandalela Rinong bukanlah seorang yang mudah untuk berputus asa. Seperti mana beliau yang tidak menjadikan masalah kewangan dalam keluarganya sebagai suatu halangan untuk beliau menjadi seorang atlet yang profesional. Selain daripada itu, Datuk Bandalela Rinong juga dapat menjadi seorang ikon wanita kepada para atlet wanita yang lain sebagai pembakar semangat mereka untuk meneruskan perjuangan dalam bidang sukan. Datuk Bandalela Rinong juga merupakan bukti bahawa wanita juga dapat menjadi seorang atlet yang profesional. Hai, boleh perkenalkan nama? Hai, nama saya Intan Zulaika. Hai, nama saya Iman Batrisha. Kenal Datuk Bandalela Rinong tak? Kenal? Kenal? Kalau kenal daripada mana? Waktu dia menang pingat dekat Olympic Games. Tak ingat tahun 2020. Saya kenal dia daripada tahun 2012 sama Olimpik. Okey, terima kasih. Dari konteks yang telah disebutkan oleh rakan-rakan sebentar tadi, Datuk Bandalela Rinong seorang atlet Malaysia bagi acara terjun yang telah mencatat sejarah sebagai atlet wanita pengeisi pertama memenangi pingat Olimpik. Pencapaian cemerlang penerjun kebangsaan kelahiran Sarawak ini membuktikan Malaysia mampu melahirkan atlet dan individu yang berkualiti, berkaliber dan bertaraf antarabangsa. Dalam 8 acara sukan yang beliau pertandingkan, beliau meraih 12 pingat emas, 10 pingat perak dan 12 pingat gangsa dari tahun 2007 hingga 2022. Beliau juga telah memenangi 10 anugerah dan tercalon dalam 2 kategori. Sikap tidak putus asa yang dapat dikesan daripada beliau haruslah kita contohi. Datuk Bandalela pernah mengalami patah tulang di kaki beliau yang mengambil masa 6 bulan untuk sembuh. Selepas Sukan Olimpik 2012, beliau mengalami kecederaan buku lali yang memaksanya untuk melangkau kejohanan Asia dan Sukan Universiti ASEAN. Beliau telah mengalami kecederaan lutut yang menjejaskan persembahan beliau di Sukan Commonwealth 2014 dan mengehadkan penyertaannya di Sukan Asia 2014 pada 2 acara. Akan tetapi, beliau tetap meneruskan perjuangan pada 2022 pada saingan final di Pusat Akuatik Senwell dan menduduki tempat keempat. Beliau telah membuktikan bahawa dengan semangat juang yang tinggi serta komitmen yang berterusan, rakyat Malaysia mampu bersaing dan berjaya pada peringkat dunia. Tambahan pula, dengan adanya semangat cinta akan negara pada Datuk Bandalela Rinong ini, beliau dapat mengharumkan nama negara di pesada dunia kerana Malaysia mempunyai seorang perenang yang mempunyai bakat yang handal di samping meraih pingat yang banyak untuk negara tercinta. Beliau juga adalah inspirasi kalangan muda. Impian 2 atlet terjun muda Sarawak menjadikan Ratu Terjun Negara Datuk Bandalela Rinong sebagai idola mereka. Mereka mengikut rapat perkembangan atlet terjun kebangsaan itu melalui media sosial, terutama ketika beliau menyertai pertandingan. Kata mereka, dari situ mereka belajar dan cuba mempraktikkan bagi memperbaiki teknik terjunan semasa dalam latihan selain tunjuk ajar daripada jurulatih.